Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Modul akidah minggu yang ke-25 di bawah tajuk Rasul pimpinan ummah yang ketiga, beriman kepada Rasul. Tajuknya Rasul pimpinan ummah yang ketiga. Standard pembelajaran menyebut sifat-sifat Rasul, menerangkan kesan beriman kepada Rasul. Kita tengok dulu dari segi sifat-sifat Rasul yang terbagi pada tiga, iaitu yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat harus. Sifat wajib pula terbagi pada 4, iaitu yang pertama as-siddiq, iaitu benar. As-siddiq, benar. Yang kedua al-amanah, jujur. Al-amanah, jujur. Ketiga, tabligh ataupun menyampaikan. At-tabligh, menyampaikan. Dan yang sekali sifat wajib fatana, al-fatana, iaitu bijaksana. Sekarang kita tengok pula kepada sifat mustahil bagi Allah, terbagi pada 4 juga, iaitu al-kizb, iaitu dusta. Al-kizb, dusta. Yang kedua al-khianat, tidak jujur. Khianat, tidak jujur. Yang ketiga al-kitman, menyembunyikan. Kitman, menyembunyikan. Dan yang akhir sekali al-balada. Al-balada, bodoh. Sifat harus pula bolehlah ditafsirkan sebagai bersifat seperti manusia biasa, contoh bekerja, sakit, makan dan sebagainya. Termasuk dia, ya. Sekarang kita tengok pula kesan beriman kepada Rasul. Kesan beriman kepada Rasul. Yang pertama, mencintai Rasul. Mencintai Rasul. Yang kedua, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Seterusnya, hidup sejahtera. Hidup sejahtera. Dan menjadi sunat sebagai amalan. Menjadi sunnah sebagai amalan. Dan akhir sekali, masyarakat bersatu padu. Masyarakat bersatu padu. Negara aman damai. Negara menjadi aman dan damai. Sekarang mari pula kita lihat detik-detik terakhir Nabi besar Nabi Muhammad SAW sebelum baginda wafat buat meninggal kita selama-lamanya. Menjelang pagi 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah,
Di rumah Siti Aisyah, sakit Rasulullah datang kembali. Rasulullah bersandar kepada Siti Aisyah. Rasulullah tidak bercakap kerana terlalu sakit. Pada masa itu, Abdul Rahman bin Abu Bakar, iaitu adik-beradik Siti Aisyah, sedang bersugi. Rasulullah memandang Abdul Rahman dan Siti Aisyah merasakan beliau mahu bersugi. Siti Aisyah minta izin daripada Abdul Rahman menyiapkan bahagian kayu sugi yang belum digunakan dan memberikan kepada Rasulullah untuk beliau bersugi. Siti Aisyah berkata, aku melihat Muhammad bersugi dalam keadaan yang sangat berat. Tidak pernah sepanjang hidup aku melihat seperti itu. Sakit Rasulullah semakin kuat dan peluh mencurah-curah dari kepalanya. Siti Aisyah menyapu muka beliau dengan air untuk meringankannya. Rasulullah berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya mati itu mempunyai sakarat, iaitu kesakitannya. Rasulullah seperti mengulang-ulang satu kata-kata yang akan diberi pilihan lagi untuk kali terakhir. Rasulullah berkata, bahkan teman sejati di syurga, bahkan teman sejati di syurga. Siti Aisyah berkata, ketika beliau mengulang-ulang kata-kata itu, kepalanya terlentok ke bahuku dan pandangannya mendongak ke langit. Roh Muhammad sudah keluar daripada jasadnya untuk bertemu dengan Allah. Aku meletakkan kepala Muhammad ke bantal, lalu aku menangis. Semua ahli keluarga Muhammad yang perempuan juga menangis. Tangisan kami dapat didengari hingga keluar rumah. Berita wafat Rasulullah tersebar. Ada di kalangan sahabat tidak percaya. Umar minta izin masuk dan dilihatnya Rasulullah. Umar berkata, pesuruh Allah belum wafat, tapi tidak sedar diri, seperti mana Nabi Musa tidak sedar apabila Allah melihat dirinya kepada Nabi Musa. Pesuruh Allah akan kembali dan aku akan memancung sesiapa yang mengatakan pesuruh Allah sudah wafat. Abu Bakar dipanggil untuk meredakan keadaan. Abu Bakar melihat keadaan sekitar yang agak cemas dan seakan hilang pertimbangan. Abu Bakar melihat jasad Rasulullah di tempat tidurnya dan sudah diselimuti. Abu Bakar mengucup dahi Muhammad sambil berkata, kesejahteraan untuk kamu ketika kamu hidup dan ketika kamu mati, wahai pesuruh Allah. Kesejahteraan untuk kamu ketika kamu hidup dan ketika kamu mati, wahai pesuruh Allah. Adapun kematian yang Allah sudah tetapkan padamu sudah kamu rasai dan kamu tidak akan mati lagi selepas ini. Selepas itu Abu Bakar menunjuk dahi Rasulullah sekali lagi dan ditutup kembali jasadnya. Abu Bakar ke mimbar masjid dan berkata, bertenanglah wahai Umar. Umar masih memberikan ucapannya dan tidak mengendahkan. Abu Bakar mengulangkan lagi. Kemudian Abu Bakar naik ke atas mimbar dan mula bercakap. Umar berhenti berucap dan turun dari mimbar. Abu Bakar berkata, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak mati. Kemudian dibacakan ayat 144 surah Ali Imran. Umar yang tadi berdiri terus terduduk. Umar berkata, adakah ayat itu ada di dalam Al-Quran? Beliau hafaz Al-Quran dan gagah hilang pertimbangan. Umar berpaling kepada sahabat dan berkata, wahai sahabatku, Muhammad sudah meninggal dunia. Kesedihan menguasai semua menangis. Sebagian sahabat menyatakan mereka mencari tempat yang dapat menangis sekuat hati kerana beratnya ujian ini. Sewaktu masuk waktu zuhur, Bilal mahu azan tetapi kerana terlalu sedih, dia tidak azan. Bilal berkata, demi Allah, aku tidak akan azan lagi selepas kewafatan pesuruh Allah.
13 Rabiul Awal, hari kedua Rasulullah wafat. Jasad beliau disemandikan di tempat beliau wafat, iaitu di rumah Siti Aisyah. Selepas sahabat berjaya membebaskan Syam dan Baitul Maqdis dari Rom pada zaman Umar datang sendiri ke Palestin untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Umar memanggil semua tentera berkumpul di Bukit Golan. Ini adalah pertemuan bersejarah selepas Rasulullah wafat, kerana sahabat berkumpul setelah beberapa tahun tidak bertemu kerana sibuk berjihad di medan masing-masing. Untuk itu Umar meminta Bilal azan pada salah satu waktu solat. Bilal tidak pernah melakukan azan selepas Rasulullah wafat. Atas permintaan Umar dan sahabat, ini pertama kali beliau azan selepas Rasulullah wafat. Dia tidak dapat menyelesaikan azannya. Bilal menangis dan para sahabat turut menangis. Mereka teringat kembali Rasulullah dan perjuangannya yang agung dan suci. Islam, iman, kasih sayang, amal, akhlak mulia, kehidupan mulia, pengorbanan dan penderitaan Rasulullah Ta'ala menjelma dalam ingatan mereka, seolah-olah mereka baru berpisah dengan Rasulullah. Demikianlah tadi bagaimana detik-detik sebelum Rasulullah SAW wafat menemui Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.